Zoe Bahar selaku pengacara anda yang akan bersiaran selama 1 jam mengupas isu yang sangat penting yang tidak asing lagi. Kalau kita tengok dekat sosial media hari ini rata-rata dekat Twitter, dekat Instagram, hatta dekat Twitter bersetak sekalipun kita dapat lihat betapa hari ini keadaan tekanan emosi memberikan impak yang sangat besar kepada kita. Jadi hari ini sebenarnya sebelum kita nak mulakan, Zoe nak ajak semua penonton-penonton, saya nak ajak semua yang sedang sama ada yang dah biasa join Insan Netizen atau yang baru join Insan Netizen. Pertama sekali saya mohon jasa baik anak untuk share live stream ini supaya kita ramai-ramai dapat berkongsi dan kita dapat belajar manfaat topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Baiklah, sebenarnya kenapa kita nak bincangkan topik pada malam ini dan apa sebenarnya topik yang kita akan bincangkan? Malah bersama siapa panel-panel yang kita datangkan untuk mengupas isu yang sangat penting ini. Jadi sebelum saya nak membuka tirai kita punya perbincangan pada malam ini, saya suka untuk saya baca kepada anda 2 fakta kes berkaitan dengan isu tekanan emosi. Yang pertama sekali, menurut Dr. Adham Baba yang merupakan Menteri Kesihatan Malaysia telah menegaskan data terkumpul sehingga Disember 2020 seramai 109,806 bersamaan dengan 61.4% pesakit baru yang disahkan terlibat dengan tekanan emosi yang terdiri daripada bukan sahaja frontliners, malah juga melibatkan golongan belia dan juga individu yang berkahwin akibat daripada perintah kawalan pergerakan iaitu berkaitan dengan pandemik COVID-19. Jadi hari ini bukan itu sahaja, sorotan petikan akhbar tempatan daripada Metro, Sinar Harian dan juga News Straight Time turut menyatakan kes bunuh diri di Malaysia saban hari meningkat kepada 49.5% juga akibat pudar motivasi diri kerana masalah-masalah psikologi sosial antaranya kes rumah tangga, kegagalan memenuhi kehendak dan keperluan hidup, kekurangan kesedaran ilmu kesihatan mental, sistem pendidikan PPPR dan juga lain-lain. Jadi sebenarnya topik kita hari ini, kita akan berbincang bagaimana tekanan emosi ini berlaku akibat daripada isu-isu yang kita bincangkan sebentar tadi. Baiklah, apa tujuan program ini? Lensa Netizen bulan Julai yang dianjurkan oleh Manfaat Nation hari ini, tujuan program kita adalah untuk memberi pendedahan berkaitan punca, langkah-langkah merawat serta kepentingan mempelajari ilmu kesihatan mental khususnya dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi pada hari ini selama 1 jam kita akan berbicara. Saya datangkan kepada anda panel-panel yang cukup sesuai, cukup mantap, yang tak asing lagi dengan tajuk yang kita akan bincangkan. Yang pertama sekali, panel kita yang pertama kita datangkan kepada anda iaitu Celebrity Malaysia, Puan Hani Suraya. Assalamualaikum Puan Hani. Okay. Baiklah Puan Hani kita jemput. Terima kasih My Financial dan juga terima kasih Kak Nita daripada Miasa. Okey, sebenarnya Puan Hani Suraya ini kita jemput dan baru-baru ini kita lihat ada perkongsian berkaitan dengan tekanan emosi yang dikongsikan oleh Puan Hani Suraya. Apakah kupasannya akan kita bincangkan nanti ke akhir rancangan. Dan panel yang kedua kita tentunya bukan sahaja kita memanggil kepada pejuang-pejuang yang pernah berhadapan dengan tekanan emosi, malah kita juga menjemput orang yang pakar untuk mengupas isu ini, iaitu letak lain tak bukan Puan Anita Abu Bakar selaku pengasuh dan Presiden Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental Miasa. Assalamualaikum Puan Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Zoe, terima kasih My Fine Action. Assalamualaikum Hanis. Salam Kak Nita. Okey, dan yang terakhir kami datang kepada anda. Orang kata kalau dekat social media ni antara soldier-soldier yang kehadapan lah, iaitu Tuan Afiq Nazari selaku Ketua Pegawai Eksekutif My Financial. Assalamualaikum Tuan Afiq. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baiklah. Jadi pada malam ini sekali lagi saya nak menyeru kepada anda yang sedang menonton rancangan Insan Netizen, selama 1 jam ini tolong kongsikan, tolong share live stream ini kepada ramai lagi orang supaya ramai akan dapat manfaat berkaitan perkongsian kita pada malam ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kita mulakan pusingan pertama dengan soalan yang akan saya tunjukkan dulu kepada kepada Puan Hani Suraya. Okey, soalan pertama, Puan Hani, saya nak tanyalah, sebabkan baru-baru ni lah, saya rasa bukanlah lama sangat baru lagi berkaitan dengan perkongsian daripada story IG Puan Hani Suraya berkaitan dengan isu tekanan emosi. Mungkin boleh berkongsi dengan penonton-penonton yang ada sekarang, apakah punca dan bagaimana pengalaman berdepan dengan tekanan emosi yang dihadapi, silakan. Okey, masa tu 5 tahun lepas, mungkin selepas dapat anak pertama,
Anis tak tahu benda anxiety ni dia datang macam mana. Tapi bila dia kena tu yang di mana Hanis macam dia attack tu, dia tiba-tiba tau. Satu badan tu macam jadi menggigil, Hanis jadi takut, jadi semua benda apa yang Hanis buat semua jadi takut. Hanis nak keluar rumah takut, fikir benda yang macam takut itu, takut terkena ni, takut semuanya benda takut. Kita nak explain takut tu pun kita tak tahu nak cakap macam mana. Tapi masa tu memang orang kata masa Hanis kena tu memang agak tak faham nak explain dekat orang tau, orang sekeliling, di mana yang paling dekat adalah keluarga, suami, anak-anak semua. Masa tu memang rasa macam Ani nak keluar bilik pun takut. Ani memang duduk dalam bilik yang tak keluar bilik. Lepas tu memang tak apa nak buat, memang tak boleh nak buat apa-apa, menangis sampai ni rasa macam aku sakit ke, sampai tu tak macam sampai ni macam pergi hospital, Anis pergi check macam orang kata medical check up, macam aku sakit ke, sebab kita tak tahu apa benda sakit, macam rasa bila Anis rasa macam diri tu kenapa dengan aku ni? Even macam kalau anak Anis, bayangkan kalau anak Anis demam, Anis sampai Anis pergi check. Anak saya okey ke? Cuba check, saya okey tak? Macam cuba check diri saya. Sampai ada satu kali tu, doktor cakap dengan Anis, saya rasa awak ni anxiety. Awak ni ada anxiety. Start tu Anis baru macam Google, apa itu anxiety? Masa tu baru Anis tahu anxiety. Oh okey, rupanya dia macam ni, benda ni trigger ni semua. Dari situ Anis slowly Google, baca apa semua. Sebab masa tu macam anxiety ni masa tu belum, orang kata dia dalam, bukan tak macam sekarang. Sekarang ni kalau kita cerita anxiety ramai orang dah tahu. Tapi masa tahun tu memang anxiety, apa tu anxiety. Okey, lepas tu bila Hanis tahu pasal anxiety tu, siap doktor cakap saya boleh buatkan you punya appointment dengan doktor pakar, orang kata pakar macam psychiatrist. So masa fikir tu psychiatrist, aku tak gila sebab dengar psychiatrist orang ingat gila, betul tak? So aku tak gila lah. So macam dia kata tak apa, kat situ mungkin you boleh explain, mungkin doktor tahu apa masalah you. So dia cakap okay tak apa, you buat je appointment. Tapi Hanis tak pernah pergi appointment tu. So masa tu memang tak tahulah ni nak cakap apa. Semua benda ni buat tak kena, menangis, takut semua benda. Even kalau anak keluar nak drive pun, anak boleh drive patah balik rumah takutlah apa jadi apa aku buat ni. Aku drive ni, takutnya aku telah macam semua benda jadi takut. Dia jadi pemikiran yang tak logik pun boleh fikir, benda boleh keluar dalam pemikiran tu. Dia macam you boleh fikir yang luar daripada otak pemikiran you. Macam even kalau even cerita macam benda dia macam mana, bila Anis mandi, bersih ke aku mandi? Macam aku dah sapun ke tadi? Benda macam tu. Semua benda macam aku pegang ni kotor ke? Even sekarang kan macam pandemik COVID ni kan, aku dah cuci tangan ke? Belum lah. Macam semua benda jadi takut. Start tu bila anda dah tahu Ani ada anxiety, benda tu slowly macam memang makan, orang kata dia makan bukan makan diri. Ani jadi sekeping, sangat-sangat kurus. Memang orang kata kau ni kenapa, sampai orang luar macam kau ni kenapa macam tu. Sampai Ansha aku pun tak tahu kenapa dengan aku. Sampai macam kadang-kadang tengah cakap pun boleh nangis. Jadi macam tak reti nak explain dengan orang kenapa dengan aku, semua benda aku buat tak kena. Jadi macam apa buat, even kalau nak keluar pergi buat kerja pun jadi tak nak. So dari situlah Ani rasa macam Anis belajarlah pasal anxiety ni. Terima kasih diucapkan kepada Puan Anis atas kongsian tadi. Jadi kalau kita dengar baik-baik, kalau kita serap kembali apa yang disampaikan oleh Puan Anis, kalau Zoe dengar baiklah, katanya disebabkan, nampak tak, hari ini sebenarnya umur kita bukanlah penentu pada kita tahu macam-macam. Juga macam di peringkat Hanis ni pun, Hanis kita cakap tadi macam Hanis tak tahu pun pasal anxiety. Malah bila kena tu kita jadi macam serba tak kena, dan bila kita kurang ilmu akan impact pada fizikal kita juga. Betul tak? Jadi mungkin kita boleh, soalan ni sangat sesuai kepada panel kita yang kedua, iaitu Puan Anita Abu Bakar. Berdasarkan cerita yang dilontarkan, yang dibuka oleh oleh Puan Hanis tadi, mungkin Puan Anita boleh berkongsi sebenarnya apakah punca-punca berlaku tekanan emosi dalam kalangan rakyat pensiun, boleh kan?
Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Zoe. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada My Fun Action ya. It's a very good initiative. Terima kasih banyak-banyak kerana mengetengahkan isu kesihatan mental ni. Terima kasih Anis ya kerana berkongsi. Perlukan keberanian sebenarnya untuk berkongsi dan mengaku ya kita ada penyakit mental, kerana penyakit mental ni mempunyai satu stigma yang sangat tebal ya sebenarnya Zoe dan semua. Jadi ia memerlukan keberanian, memerlukan orang kata a big push daripada individu itu sendiri untuk mengaku sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk menjawab soalan Zoe tadi ya, tekanan ni sebenarnya punca-punca tekanan emosi ni ada pelbagai ya. Depends on the individual, apa yang berlaku pada saat itu dan sebagainya, dan sudah tentu disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni ya Zoe, cukup sebenarnya faktor-faktor risiko sekarang ni. Jadi pandemik ini sendiri merupakan satu faktor penyumbang. Disebabkan oleh itu sudah tentu faktor-faktor risiko juga meningkat ya. Jadi kita sudah terlalu lama dalam pandemik COVID-19, kemudiannya pelbagai fasa PKP pula, Perintah Kawalan Pergerakan kan. Kemudiannya sekali lagi melalui PKPD pula. Jadi ini semua menambahkan impak ataupun kesan ya kepada kesihatan mental ramai individu. Dulunya juga mereka-mereka yang normal sekarang ini sudah pun merasainya juga, kerana kalau kita lihat ya, terlalu lama dalam pandemik ni kita akan berasa gusar, kita akan berasa gelisah, resah, bimbang. Pengasingan sosial ya yang telah berlaku sekarang ini, kita terputus daripada dunia luar, terputus daripada sistem sokongan itu sendiri, termasuklah keluarga, rakan-rakan, sahabat. Effective coping mechanisms yang mungkin dulunya keluar beriadah ke public parks, taman-taman contohnya, ataupun kita keluar bersama keluarga pergi ke mall, pergi travelling contohnya, itu semua kita tidak dapat lakukan sekarang ni. Jadi itu menambahkan lagi perasaan orang kata resah dan gelisah tersebut, dan sudah tentunya impak kepada ekonomi itu sendiri. Ramai sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan punca pendapatan. Jadi sudah tentu tekanan kepada emosi seseorang itu lebih ya pada waktu ini. Kemudian juga tekanan emosi kepada, kita jangan lupa, pejuang-pejuang barisan hadapan setiap hari ya, melihat mereka-mereka yang dalam keadaan bertarung nyawa dengan adanya mungkin tahap keempat, kelima ya. Kemudian mereka yang kehilangan orang tersayang, tidak dapat berjumpa dengan orang tersayang. Jadi barisan hadapan yang sangat tertekan, sangat kepenatan ini, mereka juga sangat cenderung mempunyai tekanan emosi, dan kemudiannya mereka juga boleh jatuh ya kepada kemurungan. Jadi mereka ini orang kata faktor-faktor risiko juga banyak buat pejuang barisan hadapan, dan juga sudah tentu tekanan emosi yang semakin meningkat, persekitaran di dalam rumah, kalau kita tengok domestic violence yang berlaku ya. Jadi tekanan secara menyeluruh ini pada waktu pandemik COVID-19 ini banyak berlaku pada waktu ini, dan ini sebenarnya kalau kita lihat ya Zoe dan semua, sepanjang sejarah manusia sebenarnya, apabila pandemik berlaku, apabila epidemik berlaku, peperangan, kita panggil famine, hunger ya, ini semua sebenarnya pada saat-saat begini ramai yang akan jatuh kepada kemurungan, mendapat penyakit kebimbangan yang melampau, trauma ya, PTSD, kemudian risiko kepada orang kata suicide ya. Kalau kita tengok suicide risk seperti apa yang Zoe kongsikan tadi, ramai telah mengakhiri kehidupannya melalui ataupun akibat bunuh diri, dan apabila kita lihat ini banyak berpunca daripada penyakit mental kemurungan. Jadi semua faktor-faktor ni sebenarnya sedang meningkat disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini Zoe. Jadi tekanan emosi ni sangat jelas ya berlaku dan memberi impak kepada ramai individu pada waktu ni. Baiklah, jadi saya sangat suka kupasan yang dibuka oleh Puan Anita ni sangat sharp dan sangat berfokus, iaitu kalau kita dengar tadi Puan Anita respon kepada isu Puan Anis, katanya benda-benda macam ni berlaku disebabkan masalah-masalah sosial dan juga masalah-masalah ekonomi. Dan apabila Puan Anita memfokuskan berkaitan dengan isu PKP, dan saya suka untuk cerap beberapa wording iaitu berkaitan dengan bila ada berlaku PKP akan berlaku pengasingan aktiviti sosial yang menyebabkan orang dah mula hilang sistem sokongan, yang akan menyebabkan gangguan emosi dan juga gangguan terganggunya financial ekonomi.
Dan bila dua ni berlaku akan menyebabkan seseorang itu berhadapan ataupun terlibat dengan masalah kemurungan yang mana sampai hari ini pun yang membimbangkan kita rakyat Malaysia adalah sehingga ada yang membunuh diri. Itu kita sangat risau. Jadi sebenarnya kalau kita dapat lihat, Puan Anita sendiri selaku pakar bersetuju dalam keadaan kemurungan hari ini, kita tidak ada golongan tertentu. Siapa-siapa saja boleh terlibat, bukan saja puan lainnya. Sebab pada hari ini emosi orang dan kapasiti kemampuan orang untuk berdepan dengan secara isu itu berbeza-beza. Ada orang boleh tahan, ada orang tak boleh tahan. Jadi untuk soalan yang ketiga, kita berada kepada Tuan Afiq Nazari selaku ketua selaku CEO pada My Foundation. Jadi kalau kita tengok dekat perkongsian yang dikeluarkan oleh Tuan Afiq, banyak yang bercerita tentang follower yang berkongsi ataupun DM kepada Tuan Afiq berkaitan dengan pembentukan bantuan dan sebagainya. Mungkin dalam sekali ini mungkin Tuan Afiq boleh berkongsi pengalaman pribadi apa jenis-jenis rayuan menerusi sosial media Instagram Tuan Afiq daripada orang ramai sewaktu keadaan semasa PKP. Itu boleh mulakan. Okey, terima kasih Zoe. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'in nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih juga kepada Puan Anita, Puan Anis sebab join and want to contribute again to the community. On behalf of the one yang lead My Fun Action, I say thank you lah to both of you yang doing a lot of effort untuk bantu masyarakat kita pada waktu sekarang ni lah, especially waktu orang yang mental breakdown and also penat. So macam mana? Kalau saya secara peribadi, I am not quite aware lah about what happened sebenarnya about this mental illness ataupun depression. Even though my wife is a doctor, I'm quite unaware lah. Betul lah apa kata Puan Anis tadi, sebab mental illness ni dia macam tabu tau. Dia macam benda yang orang rasa betul ke aku ni kena mental illness kan, ataupun aku ni stress ke apa ke kan. Tapi but then I share a lot of stuff dekat my personal Instagram, and also a lot of them waktu PKP kan. Jadi waktu PKP again I represent My Fun Action only to communicate and educate the community about helping a lot of people, reach out to the community, do whatever you can. If you become entrepreneurs, then you tolong orang. That's what I believe that we can change the society, especially when it comes to youth and also all the level of society yang kita nak cuba bantu sekarang ni. Jadi bila saya buat macam tu, then I receive a lot of DM, banyak sangat, and especially coming from this youth, because saya punya audience banyak youth kan. So ramai sangat youth ni datang pada saya and cakap saya stres belajar, saya dah lah kena online, and then mak ayah orang kata tak bekerja kan. Jadi bila budak-budak muda ni kena belajar dalam keadaan stres, dah lah belajar online ni stres, and then sama tekanan yang ada kat rumah tu disebabkan mak berhenti kerja, mungkin ayah berhenti kerja, jadi pendapatan tak ada, hidup dalam keadaan tertekan. Ini belum cerita lagi kalau tak ada laptop, kalau tak ada wifi yang bagus, bila nak ni, lepas tu bila tak boleh nak hantar assignment kena marah pula dengan lecturer. Those kind of things happen, and diorang ni cerita kepada saya, and so I say to them, I can only advise. Maksudnya saya advise lah as someone yang ada the authority, if not much if not much authority, mungkin a little bit authority kat social media. Saya cakap, saya bagi nasihat, and in fact saya bagikan Al-Quran, antara Al-Quran saya bagi auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 kan, allazina amanu wa tatma'innu qulubukum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, iaitu kalau maksud dia dengan mengerti Allah hati akan menjadi tenang. Jadi saya advise lah, because I'm not
an expert. I'm not an expert macam Puan Rita. I don't know how to handle case like this. So saya bagi nasihat, and in fact bila saya reply DM diorang pun diorang dah happy. So saya fikir okay, maksudnya kalau aku reply DM diorang dah happy, and also aku advise sincerely, and also diorang happy, and also listen to their problem, diorang happy. So why not we go towards a certain extent untuk make sure diorang lagi happy. So I plan this initiative like, okay, why not kita bagi hadiah kepada orang yang tengah stress. I mean, I don't know about how do we want to cater this problem ke apa, saya tak tahu. I'm not an expert lah. Jadi saya pun okay, dan saya buatlah kata siapa ada problem bagi tahu saya. Saya nak hantar kopi. Bukan kopi. Mula-mula kopi. Lepas tu dia kata kopi boleh boleh ignite anxiety. Saya kata okay, dan kita tukar bukan kopi. Kita tukarlah bagi some random items. So saya bagi hadiah kat orang. So then saya tengok wow, diorang receive that hadiah and diorang sangat-sangat happy. Diorang rasa macam really appreciated and diorang rasa macam didengari. So then I started to do my own notes. Saya dengan tim saya tulis notes coming from us, from My Fun Action. It's not much. It's not like kita nak, yelah semua orang bagi beras apa semua, kita bagi juga, kita hantar keperluan makanan, tetapi keperluan apa, kita tak ada kata this mental issues, then kita kata then this is a huge problem untuk parents, untuk family. Mungkin masalah dia adalah tidak punya duit ke, tak ada makanan ke, tetapi to these people, anak diorang ni macam mana pula. So then kita rasa okay, selain daripada kita nak kena build up dia punya spirit and also kefahaman tentang Islam and also kefahaman tentang life is always challenging, and kita nak dengar dia punya masalah tu, itu I play a big role lah untuk jadi macam sort of macam abang-abang. And also I ask a lot of the volunteers to reach out to those people dalam My Fun Action. So that is what happened, and itu macam mana kita start all this movement, and also to reach out all those people yang memerlukan bantuan dari segi bantuan dari segi nasihat, bimbingan. Nak dengar as simple as mendengar. Saya baru tahu kata kalau mendengar ni really give really impactful lah. Saya macam saya kata, I'm not an expert, but I know something yang Allah SWT cakap dalam Al-Quran, memang dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Itu one thing for sure. So saya always give advice, kembalilah balik pada Allah, ingatlah Allah, mungkin ada jalan keluar, ada hikmahnya. Saya cuba menasihat dari segi abang-abang, and itu menerima respon positif daripada a lot of my followers, and also a lot of people yang kita reach out melalui My Fun Action. Okay, itu dia perkongsian daripada Tuan Afiq tadi. Saya rasa this point actually sangat kena dengan isu semasa. Kalau kita dengar perkongsian daripada Tuan Afiq, katanya kalau ikut penerimaan DM yang diterima oleh Tuan Afiq adalah berdasarkan golongan-golongan muda, iaitu youth, yang bercerita tentang isu stres belajar dan sebagainya. Dan kita sedia maklum, hari ini sahaja 2 kes yang melibatkan pelajar yang meninggal dunia akibat pecah pembuluh darah. Jadi selepas kita mendengar luahan ataupun perkongsian daripada Tuan Afiq tadi, kita cuba mendengar apa yang My Fun Action ataupun apa yang personal action daripada Tuan Afiq, iaitu bila orang yang berhadapan dengan tekanan emosi, Tuan Afiq cuba untuk memberikan nasihat ataupun memberi penghargaan. Jadi penghargaan tu kata Tuan Afiq tadi yang saya dengar lah, macam listening is very impactful kan, kalau ikut Tuan Afiq tadi katanya macam dengan memberikan mereka ini perhatian, memberikan mereka ini penghargaan, hadiah, maka tahu yang mereka akan happy. Sebab kadang-kadang bila orang sedih, keperluan yang diperlukan tu beza-beza. Kadang-kadang bila saya sedih, saya tak nak barang tapi saya nak perhatian. Kadang-kadang bila saya sedih, saya perlukan material untuk buat saya happy. Jadi perkongsian yang menarik daripada Tuan Afiq, dan kita akan pergi kepada persidangan yang kedua selepas ini. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang masih lagi setia menonton dan netizen, dan jangan lupa untuk share live stream ini kepada ramai lagi orang supaya tidak lagi 2 pusingan sebelum kita tamatkan program ini nanti. Dan saya nak menyebut kepada semua yang sedang menonton, kami ada sediakan link di ruangan komen untuk penonton-penonton mengisi Google Form sebagai pendaftaran peserta untuk menyertai Hari Kesihatan Mental Sedunia, anjuran My Hype My Fun Action. Jadi kalau tak cakap saya nak kongsikan
kempen ni ataupun Hari Kesihatan Manusia ni akan berlangsung bermula pada bulan Julai hingga September nanti. Jadi untuk belia dan siapa yang sedang menonton yang kalau nak join boleh isi Google Form tu, sebab kita akan dapatkan rata-rata anda dan kita akan buat jemputan nanti. Jadi antara program yang akan dilakukan oleh MyHub adalah praktik campaign, kemudian ujian saringan kesihatan mental, webinar dan juga peraduan. Macam-macam lagi lah. Jadi yang penting anda jangan lupa untuk isi pendaftaran Google Form yang kami dah sediakan di ruangan komen. Baiklah, untuk persoalan kedua ni kita nak berkongsi. Kita nak tanya soalan kepada Puan Hanis Raya. Okey, Puan Hanis Raya. Jadi kalau ikut Tuan Hafiz katanya bila dia berdepan dengan soalan-soalan daripada follower ni, dia cuba untuk try be a good listener kepada mereka. Jadi mungkin tadi kita dengar Puan Hanis kata apa yang berlaku bila kena anxiety macam mandi pun tak kena, sebi-sebi tak kena. Jadi mungkin Puan Hanis boleh kongsi waktu kejadian itu berlaku, apa tindakan semasa yang Puan Hanis lakukan supaya macam akhirnya I'm free from this. Mungkin boleh ceritakan. Silakan Puan Hanis. Okey, macam Hanis dulu masa awal-awal Hanis kena dulu, memang Hanis tak tahu macam mana Hanis nak benda tu trigger dan macam mana Hanis nak elakkan benda tu. Memang susah nak kontrol. Tapi ada satu kali tu dia sebenarnya benda ni terus terang Hanis cakap, dia kadang-kadang benda tu dia beri teguran tau. Anxiety ni dia sebenarnya macam Hanis anxiety. Jadi bila benda ni dia ada pro and con. Tapi kebaikan yang Hanis rasa dia adalah satu benda yang macam di mana untuk gerakan Hanis ni mungkin Hanis dah jauh dengan dia, iaitu Allah. Mungkin dia adalah menggerakkan Hanis untuk dekat. Jadi bila Hanis benda ni datang, dia mendekatkan Hanis. Jadi masa tu macam pertemuan Hanis dengan orang yang mendekatkan Hanis lagi dengan Allah tu, dia macam dengan timing dia dekat, timing dia tepat. So masa tu Hanis kenal dengan ada satu ustazah ni, lepas tu dia buat usrah, macam Hanis rajin pergi usrah, macam yang Hanis selamba je, macam Hanis tak segan tak apa Hanis pergi untuk mendengar usrah tu. Lepas tu masa tu Hanis macam bercerita dengan dia, lepas tu dia yang macam cuba, dia kata cuba you buat amalan ni, maknanya solat tu jangan tinggal, cuba tahajud, cuba buat. Lepas tu masa tu Hanis macam okey, Hanis cuba buat apa semua. Alhamdulillah slowly dia ada, orang kata kita tenang tu ada, tapi kadang dia datang. Lepas tu dalam masa yang sama Hanis share benda ni dengan orang yang terdekat. Jadi orang tu kenalkan Hanis dengan Kak Nita, iaitu Puan Anita. Dan masa tu Hanis cuba bercerita dengan dia dan kita cuba untuk buat program di mana masa tu Hanis buat program yang ada Puan Anita dan juga Ustazah dan juga jemputan daripada Dr. Pakar daripada UKM, Hospital UKM. Dari situ kita share dan Hanis ajak followers Hanis datang. Tak sangka, alhamdulillah memang ramai rupanya orang di luar sana yang ada yang sama. Sebab ni tak pernah tahu sebelum ni, tapi bila ni buat program tu ramai yang datang. So dari situ kita dengar cerita-cerita orang masing-masing. Rupanya anxiety ni dia bukan hanya pada satu benda je. Rupanya dia ni macam-macam cara orang lain yang anxiety, depression, dia ada masalah dia orang sendiri. Dan masa tu slowly Anis cuba macam orang kata cubalah untuk susah benda ni, orang kata nak hilang memang tidak lah, tapi dalam masa yang sama slowly Anis cuba buat aktiviti yang boleh buat Anis lupa, yang orang kata yang happykan diri Anis. Sebenarnya benda ni dia kena cari benda yang kita buat kita leka, buat yang kita tak tahu lah ini sebab ini untuk diri Hanis lah. So Hanis cari benda yang lekakan Hanis. Maksud dia macam contoh macam sebelum ni Hanis start dengan macam ni tak pernah buat aktiviti di, orang kata aktiviti exercise tu tak pernah. Jadi Anis start dengan indoor cycling. Jadi dari situ macam lama-lama bila Anis aktif dalam indoor cycling tu, dia macam buat benda tu, anxiety tu dah tak datang. Macam dia tak ada benda yang trigger. Jadi macam Anis happy. Benda tu macam takut, macam kadang-kadang kalau benda Anis buat tu macam takut-takut tapi dah tak ada. Benda tu dah kurang. So lama-lama Anis dah macam buat aktiviti yang happy tu, benda tu memang kurang lah, memang kurang. Dan masa tu memang husband Anis sendiri pun cakap macam dah macam you macam okey je. Lepas tu macam sebab kita tak tahu apa-apa, sebab kita yang macam sebab macam Hanis kalau benda tu trigger Hanis suka diam. Tengah happy-happy ni tiba-tiba Hanis boleh macam jadi yang diam. Macam husband Hanis memang tahu tu adalah something yang kacau dalam kepala otak dia tu. Sebab
Lepas tu bila Hanis dah start Indosarian, start tu Hanis buat aktiviti outdoor pula. Hanis cycling outdoor. So bila Hanis kayu basikal luar ni, lagi yang macam benda tu lagi buat Hanis macam tak ada tau. Anxiety tak ada kacau dah. So aktiviti outdoor tu yang buat Hanis happy, buat Hanis rasa macam memang orang kata panic attack ke apa, memang tak ada benda tu. Cuma kalau bila dia datang kan kita tahu nak control dia macam mana. Dia sebenarnya macam ni, kalau benda tu, jangan bagi benda tu control diri kita. Biar kita tahu nak control macam ni. Bila benda tu trigger kan, kita tahu macam mana nak orang kata nak switch dia, jangan dia datang, jangan dia attack. So bila macam sekarang, bila benda tu attack je ni, tak tahu macam ada something je yang macam trigger kan, cepat-cepat ni pergi kayu basikal. So sekarang ni PKPD memang tak boleh keluar outdoor. So ni kayulah indoor. So buat aktiviti yang macam bila Hanis happy, benda yang something yang happy. Okay, selain tu Hanis suka tengok drama Korea. Jadi benda tu yang boleh Hanis suka. So tengok drama Korea yang happy-happy. Yang biasa Korea ni drama-drama cinta-cinta, budak-budak yang feeling-feeling macam tu. So benda tu yang boleh buat Hanis happy. So benda tu yang buat Hanis penat, yang memang orang kata kalau penat ngantuk tidur. Macam tu. Dulu memang susah gila nak tidur. Memang kalau kadang-kadang memang 1-2 hari Hanis tak tidur. 24 jam Hanis tak tidur. Itu yang boleh membuatkan Hanis kurus gila. Berat Hanis pernah sampai 48 kg. Memang orang kata memang nampak Hanis macam orang sakit. Tapi masa tu lah bila orang tegur nampak macam Hanis sakit yang kering tu. So macam masa tu buat Hanis pergi check. Doktor, aku kenapa, aku sakit ke? So bila dah start daripada situ, kita dah tahu kenapa, kita dah tahu macam mana nak buat benda tu, jangan bagi dia yang kontrol diri kita. So dari situ, slowly Hanis boleh, alhamdulillah sekarang ni benda tu dah tak adalah orang kata dah kurang. Ya, alhamdulillah. So kalau kita dengar balik perkongsian daripada Puan Hanis Raya, saya dapat 3 poin lah. Sebenarnya bila waktu kejadian tu berlaku, 3 tindakan yang Puan Hanis buat. Pertama sekali, yang paling clear sekali ialah do your interest. Betul, kita buat apa benda kita suka. Sebab tadi Puan Hanis pun kata kadang-kadang benda, kita jangan biar benda tu datang ke kita dan kawal kita. Kita kena kawal benda tu. So bila kita buat benda yang kita suka, sedikit sebanyak dia membantu untuk kita tak rasa sunyi dan kita lebih menghargai masa. Dan yang kedua tadi cukup menarik bila mana Puan Hanis kata once benda tu berlaku, Puan Hanis mencari individu yang bersesuaian dan berkepakaran dalam bidang tersebut. Malas lepas daripada menyertai kelompok-kelompok tersebut, apa yang Puan Hanis buat adalah buat pula sharing dengan minat-minat. Rupa-rupanya bila dah buat sharing tu baru tahu ramai rupanya follower Hanis Raya ni yang terlibat dengan tekanan emosi. Dan saya rasa, saya puji dah tindakan Puan Hanis yang tak lokek untuk berkongsi, malah menggalakkan orang ramai ni, menggalakkan mereka-mereka yang pejuang-pejuang tekanan emosi ni supaya tampil berani ke depan untuk bercerita. Sebab bagi saya kadang-kadang bila kita bercerita masalah kita tu bukan bermaksud kita lemah kan Puan Anita, tapi kita berani. Jadi soalan kedua, kita beralih kepada Puan Anita. Puan Anita boleh tak berkongsi dengan kami semua penonton-penonton yang ada di sini, apakah sebenarnya langkah-langkah untuk kita mencegah penularan tekanan emosi berdasarkan pandangan pakar? Boleh berkongsi Puan Anita, silakan. Okay. Zoe bagus menggulung segala apa yang panel katakan. Alhamdulillah, thank you very much Zoe. Okay, jadi sebenarnya kan Zoe, benda pertama yang kita perlu fahami adalah pendekatan untuk kita nak orang kata mengatasi ataupun langkah-langkah untuk mencegah ataupun early prevention ini, dia haruslah menyeluruh ya. Jadi ini benda pertama ya yang kita kena fahami. Okey. Jadi apa yang kita perlu lakukan either untuk mencegah ataupun kalau kita sudah ada isu kesihatan mental ataupun penyakit mental, bagaimana kita nak menangani ataupun mengatasinya dengan baik. Macam Puan Hanis terangkan tadi, apabila kita ada penyakit mental, it's not a life sentence. Kita sebenarnya boleh kembali kepada kehidupan yang normal, tetapi kita perlu menjaga diri kita, perlu menjaga kesihatan mental kita. Jadi bagaimana nak melakukannya dengan efektif supaya kita dapat kembali kepada normal functioning ya, menjalani kehidupan yang baik, do what we were able to do before contohnya. Jadi pertama sekali kan Zoe, kita haruslah menjaga tidur. Biasanya ni perkara yang kita tak ambil endah lah kan. Jadi bila kita cakap pasal tidur ni, kita kena tidur yang cukup. Maknanya kalau kita as an adult 6-8 jam, tapi kita perlu ada rutin tidur yang baik. Maknanya contoh
11 malam kita dah tidur, sebab pukul 11 malam is when the body repairs itself. Jadi ini penting ya. Dan kalau kita bercakap pasal tidur ni pula Zoe untuk orang yang dah ada tekanan emosi ataupun isu kesihatan mental, kadang-kadang tidur pun menjadi sukar. Jadi kita perlu prepare apa yang kita panggil sebagai sleep hygiene ya. Jadi bila kita nak tidur tu jangan tengok laptop ke, tengok handphone ke, tengok TV ke, make sure persekitaran kita untuk nak tidur tu pun comfortable ya. Maknanya mungkin temperature okey, mungkin agak dim ya, gelap. Kemudiannya kita dalam keadaan tenang. Kalau kita tidur kita rasa resah, gelisah, mungkin kita boleh tulis ya, whatever that is in your mind, kita nak declutter, kita tulis dulu. Jadi kita organize, kita offload benda yang di dalam minda kita ke dalam kertas dan kita tengok. Jadi besok kita dah tahu dah. Jadi kita tidur dengan tenang. Jadi ini memudahkan. Jadi tidur dan rehat yang cukup itu pertama. Keduanya is bersenam, sudah tentu. Jadi apa yang Puan Anis ceritakan tadi tu memang tepat. Okay, as an individual, sebagai manusia yang bekerja, kita melakukan pelbagai aktiviti setiap hari dan kadang-kadang kita lupa ya untuk bersenam. Jadi bersenam ni menjaga kesihatan fizikal dan menjaga kesihatan mental kita. Jadi apabila kita bersenam, dia sebenarnya merembeskan hormon-hormon yang baik ya. Jadi daripada situ it calms your nerves dan juga kita akan, orang kata bila kita ada hormon yang baik ni kita dapat tidur dengan baiklah, dengan tenang. Jadi ia membantu the sleeping pattern and dia membantu untuk kita tidur dengan baik. Okay, itu kedua. Ketiganya adalah makan ya. So when we eat, kita kena makan tepat waktu dan juga kita kena makan pemakanan yang what we say as balanced diet and nutritious food. Okay, so ini penting sebenarnya. Bukan main makan junk food, burger dan sebagainya. Tadi bila Encik Afiq ya bagi tahu pasal kopi tadi, saya pun sebenarnya caffeine Encik Afiq adalah satu orang kata is one thing that I always tell people with mental health disorders. Kalau kita memang tiap-tiap hari minum caffeine, tolong kurang-kurangkan. Lagi bagus kalau boleh berhenti terus. This is really good for a lot of people because caffeine ni dia akan trigger ya, dia akan trigger palpitation, dia akan trigger anxiety dan sebagainya. So we can reduce caffeine. Kalau kita nak tidur malam pun jangan ambil caffeine malam. Untuk nak dapat tidur yang baik, boleh minum kopi tapi minum mungkin pagi ataupun tengah hari ya. So this is very important. Jadi makan tepat waktu, makan benda-benda yang elok dan sihat. Keempatnya is invest in hobbies ya. Macam Hanis katakan tadi juga tepat, buat perkara-perkara yang kita suka. Sometimes we forget to take care of ourselves. Kita jaga orang lain, macam Hanis ya, kita bekerja, kita jaga anak, jaga suami, jaga rumah dan sebagainya. Tetapi what is it for us? Jadi invest in hobbies. Buat benda perkara-perkara yang kita suka. 1 hobi, 2 hobi, 3 hobi, it doesn't matter. Tetapi sesuatu perkara yang boleh membantu kita, membuatkan kita gembira. Jadi dia merembeskan again hormon-hormon yang bagus. Jadi ini penting. Kemudiannya is of course self-care. Kita kena menjaga diri kita. You have to have time for yourself. This is so important. Dan juga apa yang kita panggil sebagai social connectedness. Kalau kita tengok dalam pandemik COVID-19 ini, dalam PKP ini sudah tentu agak sukar ya untuk kita nak berinteraksi secara fizikal. Tetapi sudah tentu teknologi ini adalah, orang kata, the benefits of technology. Kita boleh video call ahli keluarga kita dengan lebih kerap. Kita boleh berinteraksi dengan rakan-rakan ya melalui video call. Jadi ini semua sangat membantu supaya kita dapat, orang kata, mengurangkan emosi itu because kita dapat meluahkan apa yang kita lalui. So we have a safe space. Dan juga sudah tentu kumpulan-kumpulan sokongan. Kalau kita sudah ada ya penyakit mental ataupun isu kesihatan mental macam Anis, bertemu dengan rakan-rakan lain yang mempunyai isu kesihatan mental seperti kita sangat membantu sebenarnya supaya kita tidak rasa keseorangan. Kita tidak merasakan bahawa apa yang kita lalui ini unik. Sebab kalau kita rasakan unik, maknanya kita akan rasa sangat keseorangan because we feel like we are the only person in this world yang ada penyakit ni. Tapi sebenarnya ramai di luar sana yang ada isu kesihatan mental. Kalau kita tengok di Malaysia sendiri ya, kalau berdasarkan kajian morbidity 2015, 29.2% sebenarnya rakyat Malaysia yang ada isu kesihatan mental yang berumur 16 tahun ke atas. So it's a big number. National Morbidity Health and Morbidity Survey 2019, kalau kita tengok kalangan kanak-kanak sendiri ya, 424,000 Zoe yang sebenarnya ada isu kesihatan mental. Mental health issues sangat prevalent
di kalangan remaja 16 hingga 19 tahun. So data is there, statistics are there. Jadi ini menunjukkan bahawa isu kesihatan mental ini adalah sangat banyak di kalangan rakyat Malaysia. Jadi apabila kita mempunyai ilmu, apabila kita cakna tentang kesihatan mental, maka sudah tentu langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan dan intervensi awal dapat dilakukan supaya kita tidak mendapat penyakit mental. Jadi ini penting. Jadi sudah tentunya dengan adanya ilmu, kita dapat insya-Allah prevent daripada berlakunya penyakit mental ataupun penyakit mental itu bertambah teruk. Itu yang kita kena fahami. Walaupun semua individu cenderungnya sesiapa sahaja boleh mendapat penyakit mental illness ataupun mental health disorders, it doesn't discriminate. Kalau faktor-faktor mencukupi, sesiapa sahaja boleh mendapat penyakit mental, tetapi sudah tentu dengan ilmu, prognosis kita itu akan menjadi lebih baik. InsyaAllah. Baiklah. Jadi kalau kita dengar balik apa yang diucapkan oleh Puan Anita, sekali lagi, bila kita ada masalah, kita perlukan langkah intervensi awal, betul tak? Betul. Jadi kalau kita tengok saya tertarik dengan beberapa perkara yang dikongsikan melalui pandangan pakar, langkah-langkah pencegahan penularan tekanan emosi ni, antaranya pertama sekali yang ditegaskan adalah menjaga waktu tidur. Jadi kalau saya sukalah bila Puan Anita kata macam orang cuma tahu jaga waktu tidur tu ialah 7 hingga 8 jam. Tapi orang tak tahu rutin yang betul untuk memastikan kita memenuhi 7 hingga 8 jam tu sebenarnya tak tahu. Kadang-kadang orang tidur pukul 3 bangun pukul 10, itu 7-8 jam, tapi bukan. Menggunakan rutin yang betul. Jadi itu sangat penting. Selain daripada itu katanya bila kita mengekspreskan apa yang ada dalam pemikiran kita bila kita nak tidur, dia membantu juga dari segi kita punya untuk lebih tenang dan bersenam dan juga mendapatkan makanan nutrisi yang sihat. Itu tidak asing lagi dah. Yang terakhir, saya rasa ini sangat tepatlah, iaitu berkaitan dengan self time ataupun self care kepada mereka-mereka yang berdepan dengan isu masalah tekanan emosi. Baiklah, sebenarnya kita bersama dengan soalan kepada Tuan Afiq Nazari berkaitan dengan kita dah dengar perkongsian daripada pandangan pakar berkaitan dengan tekanan emosi dan juga perkongsian peribadi daripada Puan Nis. Jadi saya mohon kepada Tuan Afiq untuk berkongsi inisiatif terkini yang dilakukan oleh Mindfight Action dalam isu tekanan emosi ni. Mungkin boleh kongsikan. Terima kasih. Terima kasih Zoe dan juga semualah. Jadi alhamdulillah, kalau Mindfight Action ni, kita dalam Mindfight Action ni kita memang utamakan maksudnya apa? Kita fokus utama Mindfight Action adalah youth development. Maksudnya kita memang sangat pentingkan tentang development yang berlaku di kalangan para pemuda sekarang, sebab for us we believe that youth ni can make a better future, and also dorang ni lah yang akan jadi leader di tengah-tengah masyarakat nanti, peserta nanti. Jadi inisiatif macam saya kata tadi lah, inisiatif yang paling simple yang kita buat adalah kemudiannya nak bagi mereka happy, bagi mereka merasa seronok duduk rumah, dan kemudiannya kita bantu keluarga mereka keluar daripada pokok kesusahan. Tetapi kita ada bagi satu box tu ada macam-macam lah. Kita ada bagi essential oil, kita ada bagi some ayat Quran, kita ada bagi some helping notes, dan macam-macam lagi yang kita bagi dekat dalam that happy box, just to cheer them up. Okay, cuma saya mungkin nak highlightkan sedikit tentang sebenarnya tentang asas ataupun fundamental yang mungkin kita boleh tengok secara holistik dalam menyelesaikan masalah mental illness ni. Walaupun saya bukanlah orang yang macam saya katalah, saya bukanlah orang pakar macam wanita, dan saya juga bukanlah orang yang pernah mengalami masalah anxiety dan depression seperti mana yang disebutkan oleh Puan Hani sebentar tadi. Tapi saya lebih kepada melihat bahawa masalah ni satu benda, iaitu ramai orang yang cuba menyelesaikan masalah mental illness ni dengan mencari sesuatu yang memang tak kekal. Bagi saya tak kekal lah. Kalau sebenarnya dia berkaitan dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Kalau hidup kita hanya kerana untuk balik kerja, pergi kerja, dan bila kalau hidup kita hanya untuk kerja, maka dia tak akan ada satu benda tidak kekal. Kalau hidup kita hanya untuk pergi kerja dan balik kerja dan sampai di situ saja, maka dia tak kekal. Itu sebabnya
Allah SWT mengajarkan kepada kita supaya untuk mengejar dunia ni, Rabbana atina fid dunya hasanah. Maksudnya dunia ni kita kena dapat benda yang paling bagus. Tak boleh dalam dunia ni kita tak mencari benda yang paling bagus, benda yang paling tinggi dan sebagainya. Tetapi kemudiannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kemudiannya dunia ni untuk apa? Dunia ni untuk kemudiannya mencari akhirat yang kemudiannya melebih menjaminkan kita tentang hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Itu sebabnya tuan-puan yang ada kat dalam live pada malam ni, Allah SWT mengajarkan kita fundamental untuk merawat jiwa kita ni kan, seperti mana yang saya cakap tadi dalam surah 13 ayat yang ke-28, itu dengan mengerti Allah saja hati kita, jiwa kita akan terteram, jiwa kita akan lebih tenang. Seperti mana yang tadi betul lah Puan Hanis cakap tadi, memang dengan membetulkan tujuan hidup kita balik. Sebab yelah, kalau tujuan hidup kita hanya untuk Allah, maka benda itu kekal. Benda itu kekal. Tetapi kalau tujuan kita untuk hidup untuk benda-benda lain tidak kekal, jadi benda tu tidak akan, bila benda tak ada, contoh kita hidup hanya untuk kerja. Jadi apabila kita tak dapat kerja, dia akan ada satu mental block dan kita akan rasa tak tenang. Tetapi perlulah cari kerja. Itu sebabnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita nak dapat dunia yang terbaik. Maksud saya itu, fundamental dia adalah kemudiannya membetulkan balik jiwa kita, membetulkan balik niat kita untuk hidup tu. Dan kemudiannya mungkin saya nak sharekan lagi ayat Quran. Ini semua dalam ayat Quran. Allah SWT cakap dalam surah yang ke-6 ayat yang ke-125. Mungkin Zoe boleh tolong baca kan? Surah yang ke-6 ayat 112. Sebenarnya ciri-ciri orang anxiety ni, bila saya tengok balik Al-Quran, saya tadabbur balik, memang ada ciri-ciri anxiety ni. Memang Allah SWT memang dah cakap dalam Al-Quran. Cuba baca kan, surah 6 ayat 125. Dia punya terjemahan dia. Terjemahan dia. Okey. Terjemahan. Jangan tarani pula tu. Surah Al-An'am ayat 125, maksudnya barang siapa dikehendaki Allah yang akan mendapat hidayah, yang petunjuk, dia akan membuka dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia datang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan sesaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi apa yang saya nak tadaburkan melalui ayat ni adalah kemudiannya Allah menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya bila kita menghadapi tekanan emosi, bila kita menghadapi tekanan stres dan sebagainya, apa semua ni, sesuatu benda yang mungkin kita boleh acknowledge juga adalah berkaitan dengan itu. Dia macam mana? Dia rasa tak rasa tak tenteram, rasa macam ada je benda tak kena, rasa macam ada something tak kena. Tapi bayangkan Allah SWT sangat cintakan kita semua. Allah SWT sayang kita semua. Allah SWT kata apa? Cari hidayah Allah. Dengan cari hidayah Allah, Allah akan bukakan dada dia. Allah akan lapangkan. Kadang-kadang saya pelik kan? Bukan pelik lah. Maksudnya kadang-kadang bila My Fund Action, kami turun padang apa semua, pergi hantar bantuan apa semua, kita tengok orang tu, dia tak ada apa-apa pun. Makcik kan? Makcik tu kadang-kadang dia meniaga kuih. Dia kehidupan dia biasa je. And mungkin dia tak ada kereta, dia pergi meniaga kuih pun pakai motor, rumah dia pun serba cukup, bukanlah terlalu daif, tetapi serba cukup, ada anak, tetapi Masya Allah, hati dia sangat bahagia. Kita pelik kan, hati dia sangat bahagia, tak ada apa-apa sangat lah, bukanlah tak ada apa-apa langsung, tak ada apa-apa sangat, kehidupan seperti biasa, tetapi Masya Allah, kita tengok sinar muka dia sangat bahagia, rasa cukup. Itu yang saya maksudkan tu. Saya maksudkan ni adalah tentang sebenarnya hadiah yang terbaik untuk kita bagi kepada seseorang itu apabila mereka menghadapi tekanan emosi adalah baiki balik jiwa ni. Iaitu kembali balik kepada Allah SWT. Itu paling basic. Dan kemudiannya kita nak macam contoh Puan Hanis cakap tadi, kita nak distracted our mind. Kita sebab bila kita fikir masalah, kita akan rasa macam stres. Kalau saya pun sebagai manusia, kalau saya fikir masalah, saya akan stres lah. Tetapi Masya Allah, Allah SWT ajar, sebagai orang yang beriman dan sebagai orang bertakwa, kalau menghadapi masalah, maka kita akan fikir itu adalah ujian daripada Allah. Kalau kita mendapat kebahagiaan, maka kita bersyukur kepada Allah SWT kerana bagi kebahagiaan itu. Jadi orang beriman yang Allah SWT cakap dalam Al-Quran ni adalah orang beriman apabila menerima musibah,
apabila menerima rezeki yang sebanyak-banyaknya, mereka sangat bersyukur. Tak kisahlah susah ke, tak kisahlah senang, mereka sangat bersyukur. Itu yang saya rasa yang perlu kita bagi kepada masyarakat kita sekarang ni, tentang nilai dan kefahaman Islam itu, bagaimana nak menarik diorang ni kepada Islam, dan kemudiannya memahami, dan kemudiannya barulah kita mencari alternatif yang kemudiannya untuk membantu diorang ni keluar daripada masalah emosi ni. Dan mungkin ayat Al-Quran yang saya nak sharekan yang last, bayangkan kalau kita membetulkan niat kita, bukan sahaja niat kita ni macam mana bukan niat kita, kalau kita membetulkan niat kita mencari dunia yang sangat bagus dan kemudian mencari akhirat yang berkekalan, bayangkan apa yang kita buat sepanjang hidup kita ni, semuanya akan jadi ibadah. Dan bayangkan kalau benda tu menjadi ibadah, benda tu akan menenangkan jiwa kita. Dan ni memang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke 113. Bayangkan Allah SWT ada mention dalam Al-Quran sebenarnya semua benda akan jadi ibadah kalau kita memperbetulkan niat kita. Bahkan kalau perbuatan kita itu sebagai ibadah, maka hati kita akan jadi tenang. Mungkin Zoe boleh baca kan? Surah 5 ayat yang ke 113. Jumpa tak? Muka surat 126. Kalau tak silap saya. 126. Okay. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-113. Surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5, ayat ke-113. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tenteram hati. Tengok kat situ saja Allah dah menggambarkan. Makan saja Allah dah menenangkan hati kita. Makan saja. Tetapi cuba kita tengok sekarang ni orang makan macam mana? Orang makan bukan tujuan ibadah. Orang makan tujuannya mungkin orang makan tujuannya mungkin untuk mengenyangkan perut sahaja. Mungkin nak update Insta story mungkin. Tak tahu. Macam-macam tujuan kenapa orang makan. Tetapi maksudnya Tuan Hafif, untuk soalan yang ni saya perasan secara rangkumannya saya mudahkan. Maksudnya bagi Manfaat Action, antara tindakan-tindakan yang dilakukan adalah supaya Manfaat Action cuba untuk menerapkan kepada penerima-penerima bantuan supaya kita sentiasa taqarrub ila Allah dan setkan semula matlamat serta asas kehidupan kita. Baiklah, saya rasa sangat jelas berdasarkan ayat Al-Quran yang dikongsikan oleh Tuan Afiq sebentar tadi. Baiklah, untuk yang pusingan terakhir, tapi sebelum kita ke pusingan terakhir pada malam ini, sebab kita ada lagi pusingan terakhir adalah pusingan terakhir sebelum kita habiskan program pada malam ini. Jadi sebelum tu saya nak menyeru kepada semua yang sedang menonton, boleh follow sosial media panel-panel kita yang telah disediakan dalam siaran ni. Boleh follow Puan Ani Soraya, boleh follow Puan Anita Mubakar, Tuan Afiq Nazari, Mindfund Action dan juga Miasa Malaysia lah. Jadi kat sini macam sikit input yang kita kita boleh tahu perkembangan panel-panel kita kemudian nanti. Jadi jangan lupa juga untuk isi Google Form yang kita dah sediakan di ruangan komen. Baiklah, untuk pusingan yang terakhir kita nak bertanya kepada Puan Ani Soraya. Mungkin dalam seminit dua boleh berkongsi pandangan Puan Ani Soraya. Apa sebenarnya peranan sebagai seorang artis ataupun ikon, influencer dalam sosial media untuk beri pendedahan kesedaran mental kepada follower masing-masing dalam seminit ataupun 2 minit, boleh kongsikan? Okay, macam Yanis, Hanis selalu share dekat Hanis punya media sosial di mana Hanis selalu share macam kita buka ruangan untuk topik berbual. Hanis suka berbual dekat DM, lebih dekat dengan Hanis punya followers. Kadang-kadang kan sebenarnya benda ni kita tak nak rasa yang lain tu seorang. Bila kita ada benda yang sebenarnya kita, orang yang ada anxiety, orang yang ada depression ni sebenarnya orang yang tahu tu macam orang yang ada sakit tu je yang boleh faham orang lain yang ada anxiety, sebab dia bila dia sharing tu kita boleh tahu macam mana kadang kita nak berbual tau. So apa yang penting sebenarnya kita kena ada support system. So orang yang ada anxiety, kita sebagai orang yang dekat kita kena ada support system. So mungkin orang yang ada anxiety tu dia kurang support system. Kadang tak faham sebenarnya benda ni support system tu kena kuat. Maksud Anis, contoh macam Anis ada suami Anis tu kena faham. Jadi kalau dia tak boleh faham, kadang itu yang buatkan kita kadang nak mencari orang yang berkongsi lah. So dari situ Hanis adalah macam Hanis buka peluang untuk macam followers Hanis sendiri untuk berkongsi dengan Hanis. So di mana di situ juga kita sebenarnya
jangan pandang negatif dekat orang yang ada anxiety, depression ni. So negatif yang pemikiran negatif, sebab kadang kan dulu masa mula-mula dulu Ani macam kau ni gila lah macam tu. So Ani rasa macam benda tu ya aku tak gila lah macam tu. So bila sekarang, bila Hanis dah tahu benda tu, bila orang yang bercerita dengan Ani macam Ani akan cakap dengan, kita tahu macam mana nak coolkan dia, kita tahu macam mana nak, orang kata orang yang macam ni nak menenangkan dia. So benda tu kita jangan negatif dekat orang-orang yang ada depression, anxiety ni semualah. So apa-apa pun apa yang ni boleh beri kesedaran, macam kalau boleh macam Kak Nita cakap lah, apa-apa pun kita, pemakanan pun kita kena jaga. Macam Hanis sendiri, Hanis tadi pun terlupa nak kongsi sebenarnya kenapa orang, Hanis selalu share tau kenapa Hanis tak makan ayam dan daging. Sebenarnya bila ayam dan daging tu adalah benda yang trigger anxiety Hanis. So better Hanis avoid. So memang sekarang Hanis memang pemakanan Hanis sangat-sangat jaga. So di mana benda tu bila mungkin dia salah satu sebab yang benda tu dia tak attack kan, sebab Hanis jaga pemakanan Hanis. Di mana Hanis tak makan ayam, tak makan daging. So benda-benda yang trigger Hanis avoid. So you all rasa kalau benda-benda tu boleh trigger, you avoidkan dulu. Jangan ambil, jangan apa. So janganlah kalau berasa benda, kalau you contoh kayu basikal, I takut lah. Jangan buat. So you cari benda yang you happy lah. So apa-apa pun dalam diri kita kena ada sikap yang positif. Sebab dia kadang-kadang benda ni, anxiety ni, dia salah satu benda yang Hanis rasa perubahan dari diri Hanis adalah Hanis seorang yang sekarang ni yang sangat-sangat positif, yang sangat-sangat tenang, yang sangat-sangat Hanis rasa macam bila sekarang ni Hanis sangat-sangat dah, alhamdulillah, bukan nak cakap kita apa-apa pun Hanis syukur sebab benda tu dah tak kacau dah. Orang rasa dah berkurang dah. So benda tu memberi Hanis seorang yang sangat-sangat positif dan sangat-sangat tenang dan sangat-sangat cool. So benda-benda yang negatif datang kat ni, Hanis rasa Hanis boleh relax kejap, Hanis boleh fikir benda tu dengan logik dan positif. So apa yang Hanis boleh sarankan dan memberi kesedaran kepada kawan-kawan di luar sana, kalau jika anda macam ada anxiety ataupun ada masalah-masalah yang depressed ke apa, tak ada orang yang nak berkongsi, jangan risau, you all boleh DM Hanis di media sosial Hanis, di mana-mana DM saja, Hanis mungkin akan beri peluang untuk anda berkongsi. Mungkin korang nak kawan untuk bercerita, mungkin ada someone yang mungkin boleh bercerita, boleh berkongsi dengan Hanis. Hanis sendiri boleh, jangan risau, Hanis akan reply DM korang. Okey, maksudnya kalau kat sini, kalau ikutkan Hanis Suraya punya style ataupun cara nak berkesedaran tu ada dua cara. Pertama, Hanis sendiri willingly untuk approach your punya follower. So asalnya follower approach artis ni, artis approach follower. Yang keduanya, Hanis berkongsi dari segi pemakanan sebab Hanis percaya, Puan Hanis percaya dari pemakanan juga boleh mengganggu gugat dalam ciri-ciri orang yang berhadapan dengan tekanan emosi. Okey, terima kasih Puan Hanis atas perkongsian. Soalan terakhir kepada Puan Anita, mungkin boleh bercerita kepada kita semua, sebenarnya bagaimana tahap kesedaran tekanan emosi di Malaysia pada ketika ini? Sebab adakah memberangsangkan ataupun sebenarnya dia tahap membimbangkan? Boleh kongsikan Puan Anita? Kesedaran tahap emosi. Okey, kalau kita bercakap tentang kesedaran, sekarang ni kesedaran dah tinggi sebenarnya Zoe, dan ini saya rasa adalah salah satu hikmah ya, apabila tercetusnya pandemik COVID-19 ini, sebenarnya even the normal people are getting a glimpse of mental health struggles. Jadi kalau kita nak cakap pasal tahap, sekarang ini kita berada di dalam tahap kesedaran bagi saya yang paling tinggi sebenarnya untuk isu kesihatan mental, untuk penyakit mental juga, dan ini terbukti apabila kita lihat NGO kesihatan mental di komuniti ramai dah mengeluarkan data di akhbar, banyak dah kita dah tengok bahawa ramai yang telah menghubungi kami, maknanya help seeking behaviour itu kita lihat dah increase. Talian-talian bantuan pun ramai membuat panggilan untuk mendapatkan bantuan. Jadi kalau kita tengok tahap kesedaran tu dah makin tinggi, dan juga masyarakat juga lebih cakna. Kalau kita tengok, I think tadi Zoe pun ada berkongsi kalau kita lihat daripada Menteri Kesihatan kita sendiri berkongsi melalui talian helpline Mercy bersama dengan KKM dalam lebih kurang 120,000 panggilan bersama dengan talian JAKIM dan juga IKASih.
91.2% daripada mereka yang memanggil itu memerlukan bantuan emosi dan juga psychosocial help lah kita panggil ya. Jadi daripada situ saja kita lihat because of tercetusnya pandemik COVID-19 ini, ramai yang lebih berani untuk reach out for the help. Jadi kalau nak bercakap tentang tahap kesedaran itu sendiri dah tinggilah. Stigma, bagi saya stigma ni memang adalah salah satu penghalang yang besar lah untuk individu mendapatkan pertolongan, menjadi malu, takut dan sebagainya. Tapi apabila kita dapat memperbincangkan, menormalisasikan perbincangan tentang kesihatan mental, tentang isu kesihatan mental, tentang penyakit mental itu sendiri, ini sudah tentu membuatkan orang lebih terdorong sebenarnya untuk mendapatkan bantuan. Jadi inilah yang sepatutnya sudah lama berlaku, tetapi seperti saya katakan tadi, this is the hikmah lah behind it. Saya juga nak sentuh apabila kita nak membantu seseorang individu yang ada tekanan emosi, isu kesihatan mental dan sebagainya, kita kena ragamkan pendekatan sebenarnya. Jadi pendekatan perlu menyeluruh, perlu holistik. Jadi dia tidak boleh contohnya tertumpu kepada satu komponen sahaja. Dia perlu bio, psycho, social dan juga spiritual kerana apa yang kita perlu fahami Zoe dan semua adalah penyakit mental ni adalah penyakit. It is a medical condition. Sebagaimana penyakit fizikal adalah penyakit, begitulah penyakit mental itu adalah penyakit. Jadi sudah tentu dia perlukan rawatan, dia perlukan bantuan, perlukan sokongan. Jadi dia kena menyeluruh. Walaupun kalau kita lihat seperti apa yang Encik Afiq kongsikan, sudah tentu tepat spiritual component is a big component. Ia juga adalah salah satu key component kepada proses penyembuhan saya sendiri. Tetapi komponen itu sahaja sebenarnya tidak mencukupi. Dia perlukan semua komponen secara menyeluruh, barulah proses penyembuhan seseorang individu itu boleh menjadi lebih efektif lah, kita panggil begitu, kerana ia adalah penyakit. Jadi ini kita perlu jelas di sini, insyaAllah. Okey, jadi dekat sini kalau saya sangat menarik bila mana pandangan daripada Puan Anita, katanya perkongsian yang diberikan oleh Tuan Afiq tadi adalah yang sangat tepat, iaitu melibatkan spiritual. Tetapi untuk kita berdepan dengan mereka-mereka yang terlibat dengan tekanan emosi ini, kita perlukan pandangan menyeluruh. Untuk kita kena variasikan elemen untuk menenangkan mereka-mereka yang terlibat. Contohnya biologi, bio, spiritual dan beberapa elemen tadi lah. Ekososial, betul. Dan keduanya kita nampak Puan Anita sendiri bersetuju di sebalik kami yang rakyat ini merasakan PKP ini adalah satu ujian yang besar. Rupanya di sisi mata seorang pakar merasakan PKP ini adalah hikmah. Bila mana sebenarnya barisan-barisan doktor sedar hari ini ramai rakyat mula cakna berkaitan dengan isu kesihatan. Bila mana PKP ini berlangsung, so macam-macam isu yang timbul, jadi mereka mula ambil tahu berkaitan dengan perkara-perkara yang pentingnya. Okey, so saya rasa sangat menarik bila kita dapat melihat satu hikmah dalam kita punya penutup pada malam ini. Dan soalan terakhir saya diajukan kepada Tuan Afiq Nazari lah, iaitu berkaitan dengan inisiatif gift box yang sedang dijalankan oleh Tuan Afiq Nazari. Mungkin boleh berkongsi apa sebenarnya inisiatif gift box ni? Silakan Tuan Afiq. Macam yang saya explain tadi, tentang inisiatif just to make them happy, untuk bagi mereka social support dalam kerangka yang dalam keadaan yang sangat stres ni, kita susah nak reach out to those people. Kita buat macam-macam inisiatif, dan ada juga inisiatif yang kita cuba nak caterkan untuk make sure diorang ni tak menyendiri. Saya tengok kebanyakannya yang DM saya banyak yang bersendiri. Dia tak nak cerita, dan dia rasa dia seorang-seorang. Itu sebabnya ada yang kita ambil inisiatif juga untuk peers to peers, yang dorang ni boleh bagi reach out to their friends ataupun their family, sister, brothers. Sebab sekarang ni kan ramai orang tak boleh jumpa keluarga dia. Ada yang mungkin jauh, tak boleh nak merentas negeri dan sebagainya. Jadi on behalf of the organisation, kita buat satu inisiatif. Okay, you buy this box and you can give it to your family and say something. Tulislah dekat tulis apa-apa, nanti kita akan tuliskan dekat macam postcard or something and give it to your friends ataupun family ataupun best friend ke, tak kisahlah siapa pun, dia akan hantar ke alamat tu. Itu inisiatif yang
kita buat untuk pastikan bukanlah dia mungkinlah tak akan selesaikan masalah ni, tetapi kemudiannya mungkin akan membuatkan orang happy, dan benda ni akan membantu mereka ini daripada sudut emosi dalam keadaan yang sangat tertekan ni. Itu sebabnya kita ambil inisiatif ni, selain daripada acknowledge tentang kesusahan yang berlaku, mendengar dan sebagainya, kita ambil inisiatif ni untuk peers to peers punya inisiatif untuk bantu mereka yang tengah mengalami masalah emosi ni. Baiklah, maksudnya secara rangkumannya saya boleh katakan usaha ataupun inisiatif yang sedang dijalankan oleh Tuan Afiq adalah lebih kepada memberi penghargaan kepada mereka. Sebab kalau kita dengar balik, kita cerap semula soalan kedua di pusingan kedua tadi, kata Tuan Afiq, sebenarnya mereka-mereka yang berhadapan dengan tekanan emosi ni, mereka perlukan solusi yang berbeza-beza. Macam saya katalah, ada orang tu bila dia ada masalah, dia perlukan perhatian. Seperti Tuan Afiq kata, Tuan Afiq dah menjadi seorang good listener. Sebab menjadi listener yang baik yang memberi impact yang sangat besar kepada mereka yang sedang menghadapi masalah. Jadi itulah saya nampaklah Giftbox ini tapi ini bukan inisiatif saya seorang lah. Saya rasa ini semua warga My Fun Action juga. Betul. Saya rasa banyak dah tolong komuniti kat luar sana. Ada yang jumpa pakcik hantar bantuan apa semua. Masya Allah, saya sangat bahagia bila ramai orang tolong, lebih ramai orang. Alhamdulillah. Jadi selesai sudah program kita pada malam ini. Saya rasa tiba masa untuk saya membuat rangkuman berkaitan dengan isu tekanan emosi barah dalam diam. Jadi sebenarnya daripada awal tadi sehingga ke akhir rancangan, kita dah kenal pasti golongan-golongan sasar yang terlibat sebagai pejuang-pejuang yang terlibat dalam tekanan emosi ini bukan saja satu kelompok, malah berbeza-beza. Tak kira umur, tak kira usia, tak kira status. Dan mereka-mereka ini bila kita nilai kembali, apakah langkah-langkah yang boleh kita bantu mereka? Antaranya, kalau ikut yang terkini perkongsian daripada Pak Anita, kita perlu variasikan elemen untuk berhadapan dengan mereka ini supaya mereka lebih tenang. Selain daripada itu, kita kena kenal pasti apa masalah mereka, dengar masalah mereka, dan bila kita dah dengar masalah mereka, kita kena fikir apa action yang bersesuaian dengan masalah mereka supaya mereka lebih selesa untuk berkongsi. Dan juga daripada Puan Anis tadi katanya, saya sebenarnya terkejut juga, selalunya follower yang cari artis, tapi Puan Anis sendiri memilih untuk tak apalah, saya sendiri yang bersifat terbuka. Kalau ada yang rasa nak berkongsi, boleh berkongsi secara private dengan Puan Anis. Dan Puan Anis sendiri ada menyatakan sebentar tadi, bila selepas dia join dengan kelompok-kelompok ataupun mereka-mereka yang expert dalam bidang ni, so you pun tak rasa macam segan untuk membawa you punya peminat-peminat untuk berkongsi, tampil ke depan, bersuara berkaitan tekanan emosi. Jadi saya rasa dengan perkongsian kita malam ni, kita dapat lihat sangat seronok, sangat cantik apabila rupa-rupanya PKP ini mendatangkan hikmah. Seperti perkongsian Puan Anita tadi, katanya hari ini ramai rakyat Malaysia semakin cakna berkaitan dengan isu kesihatan mental. Orang sebelum ni mungkin orang sekadar tahu, tapi orang tak ada tindakan untuk menyelidik apa yang sepatutnya. Dan sebelum kita berakhir, mungkin kita boleh buat round table lah. Kita mulakan dulu dengan Anis Saraya. Dalam seminit boleh kongsi apa harapan Puan Anis kepada rakyat Malaysia berkaitan dengan tekanan emosi. Silakan. Okey, macam Hanis sendiri, Hanis nak beritahu kepada semua rakyat Malaysia, followers Hanis, di mana siapa yang ada anxiety, depression ataupun ada yang berkenaan dengan sakit-sakit mental, jangan risau, anda tidak seorang sebab kita semua ada bersama anda. Mungkin anda perlukan support system yang kuat untuk support apa masalah anda. So macam Hanis sendiri, Hanis terbuka untuk anda jika nak berkongsi. Mungkin ada orang yang tidak memahami apa masalah anda, orang di kiri kanan anda tak ada kawan ke tak ada, atau tak ada keluarga untuk bercerita, jangan risau. Hanis adalah tempat yang korang boleh berkongsi bersama dengan Hanis, di mana kita boleh berkongsi sama-sama. Mungkin sebelumnya ada orang yang minta Hanis buat Zoom dan kita berkongsi dalam Zoom ramai-ramai. InsyaAllah mana tahu bila Hanis buat hari ni, di mana lepas ni kita buat Zoom, mungkin anda beri support, kita sama-sama dalam tu berkongsi. So di situ jangan risau, you all boleh DM Hanis di media sosial Hanis. Termute pula. Okey, terima kasih kepada Puan Anis. So kita sekarang nak dengarkan pula rangkuman ataupun harapan daripada Puan Anita selaku pakar dalam bidang kesihatan mental. Silakan.
Terima kasih Zoe. Okay. Saya seperti biasa ya, untuk penutup biasanya memberikan kata-kata harapan dan juga semangat kepada mereka yang sedang bertarung dengan isu kesihatan mental ataupun penyakit mental. Ketahuilah bahawa you're not alone, and anda boleh sembuh ya. Apa sahaja penyakit mental yang kita hadapi sebenarnya kita boleh sembuh. You just need to go and get the help. Pendekatan seperti saya kongsikan tadi perlu menyeluruh ya, jadi biopsychosocial dan juga spiritual, insyaAllah. Jadi itu sajalah perkongsian saya hari ini. Saya cuma nak memberikan harapan bahawa jalan keluar itu ada. Jadi kepada anda yang menyokong ya, mereka-mereka yang ada isu kesihatan mental ataupun ada penyakit mental, jaga juga diri anda, kerana kita semua sama-sama ada kesihatan mental yang perlu dijaga. Tapi apa yang paling penting, di Miasa juga kita ada pelbagai perkhidmatan. Jadi kepada anda yang perlukan perkhidmatan daripada segi peer support, kumpulan sokongan, spiritual therapy, art therapy, kita ada pelbagai non-medical alternatives. Walaupun kita ada terapi klinikal juga, tetapi kita banyak menyediakan orang kata sokongan daripada segi yang lebih menyeluruh lah. Jadi seperti apa yang Anis kongsikan tadi, kumpulan sokongan di Miasa kita dah buat selama 5 tahun sebenarnya. Jadi ia sangat terbukti membantu proses penyembuhan individu. Jadi insyaAllah boleh check out our Instagram dan juga Facebook dan Twitter miasa.malaysia insyaAllah. Ya, Alhamdulillah, dalam 5 tahun tu macam-macam orang kata impact yang berlaku hasil daripada sumbangan Miasa. Semoga dipermudahkan Puan Anita. Okey, yang terakhir, Terima kasih. Rangkuman ataupun harapan daripada Tuan Afiq Nazari sendiri. Silakan. Terima kasih Zoe dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya itulah apa yang saya tengok. Harapan kita adalah tak lain tak bukan kita nak Malaysia ni kembali balik pada normal yang asal. Tiada lagi COVID, kita doakanlah supaya benda tu cepat-cepat hilang. Hanya kepada Allah saja kita berserah. Sebab I think this thing escalated quite quickly lah bila pandemik ni berlaku kan, bila macam-macam isu lah. Jadi itu pertamalah, pengharapan dan doa kepada Allah. Kita semua yang mendengar, kita sama-sama doa Allah supaya mempermudahkan urusan kita. Ada masalah, supaya Allah selesaikan masalah kita dan sebagainya lah juga. Dan macam apa yang Puan Anita dengan Puan Hanis cakap tadi, reach out to people. We also have a support group yang boleh nak bercakap. In fact boleh je DM saya kalau ada problem ke apa ke. DM je sesiapa, kawan-kawan yang terdekat. So any social group yang memerlukan bantuan dan sebagainya, tolong. Sekarang ni saya rasa ramai rakyat kita nak tolong. That's why keluarnya hashtag kita jaga kita. So mungkin tu je kot daripada saya. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada tiga panel jemputan kita pada malam ni, iaitu Puan Hanis Suraya, Puan Anita Abu Bakar dan juga Tuan Afiq Nazari di atas perkongsian yang berkaitan dengan isu tekanan emosi, barah dalam diam. Jadi saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah share kita punya live streaming. InsyaAllah pada yang tak berkesempatan boleh tengok kemudian hari, sebab kita akan paparkan rakaman video live streaming ni dekat YouTube My Fun Action. So boleh share, boleh teruskan share live streaming ni kepada mereka di luar sana supaya lebih ramai lagi akan dapat manfaat berdasarkan perkongsian daripada 3 individu kita pada hari ini, iaitu Tuan Afiq Nazari selaku Ketua Pegawai Eksekutif My Fun Action, Puan Anita selaku pakar dalam bidang kesihatan mental, dan juga Puan Hanis Suraya selaku orang kata pejuang yang pernah terlibat dengan tekanan emosi. Itu saja. Semoga kita jumpa di lain masa. Terima kasih di atas masa yang diberikan. Jadi selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Kejap There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming